Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam slide presentation saya hari ini ialah berkaitan dengan latihan industri. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya ialah Radia binti Yusof yang memegang nombor matrik C20A1400. Saya merupakan pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan mengambil kos teknologi kreatif dan warisan dalam bidang tekstil dan fashion. Okey, tempat yang saya praktikal ialah di syarikat Dirias Bridal Collection dan Bermak Legacy. Dalam isi kandungan slide pembentangan ini mengandungi 12 cabang iaitu pengenalan, profil syarikat, carta organisasi syarikat, projek, deskripsi projek, pelaksanaan projek, hasil projek, masalah dihadapi dan cara mengatasi, kesimpulan, kebaikan, hasil pembelajaran dan juga cadangan. Okey, dari segi pengenalan, Dirias Bridal merupakan salah satu syarikat yang menjalankan perniagaan iaitu dengan koleksi busana pengantin pelbagai jenis yang menjadi pilihan para pelanggan. Syarikat ini beroperasi pada tahun 2011. Butik ini menyediakan koleksi busana pengantin yang eksklusif dengan sentuhan desain yang menarik dan moden. Dengan pengalaman bertahun-tahun ini menjadikan Dirias Bridal semakin berkembang maju. Bukan itu sahaja, para kaki tangan Dirias Bridal ini begitu berkomitmen dalam membuat ataupun merealisasikan hidup seseorang pengantin menjadi lebih indah dan sempurna. Okey, ini adalah profil syarikat di mana logo yang digunakan oleh syarikat Dirias Bridal. Misinya ialah untuk memperkembangkan lagi perniagaan ini sehingga mempunyai cawangan di seluruh Malaysia. Misinya pula ialah dapat memenuhi citarasa pengantin iaitu memberikan perkhidmatan dan layanan yang terbaik kepada setiap pelanggan. Okey, ini adalah carta organisasi syarikat Dirias Bridal Collection dan Bermak Legacy. Ianya meliputi pengurus pembantu ataupun kewangan. Di bawahnya pula ialah melibatkan Dirias Bridal, pemasaran, stor dan Dewan dan Bermak Ngepek. Okey, dari segi projek ataupun tugasan, deskripsi projek ini meliputi 6 perkara iaitu alteration busana pengantin. Yang kedua, menjahit jenis pada busana pengantin. Yang ketiga, menampal manik pada busana pengantin. Yang keempat, melayan pelanggan membuat survey. Yang kelima, menukar busana pada patung. Dan yang keenam ialah memasang pelami. Okey, dalam pelaksanaan projek ini pula, untuk bahagian alteration busana pengantin, ianya melibatkan bahan yang perlu disediakan ialah kapur, tali inci, pembaris, penanda jahitan, jarum peniti, jarum menjahit dan juga benang. Untuk memulakannya, alteration pada busana pengantin ini, pastikan ukuran pada badan pengantin telah diambil. Seterusnya, jarum peniti juga turut memainkan peranan bagi memastikan kain yang ingin dijahit tidak bergerak. Contohnya semasa menanda pada kapur, jarum juga mestilah ditanda. Okey, untuk bahagian jelur-jenis pada busana pengantin pula, bahan yang perlu diperlukan adalah kain lis, jarum peniti, gunting, benang dan juga jarum menjahit. Kain lis yang disusun akan dilekatkan bersama jarum peniti untuk memastikan rekaan coraknya tidak bergerak. Setelah siap dipin, proses seterusnya adalah dengan memulakan jahitan jelur. Okey, untuk bahagian menampakkan manik pada busana pengantin pula, ianya melibatkan alatan yang dikhaskan untuk menampal manik. Perkara pertama ialah memanaskan alatan tersebut. Kemudian, untuk busana pengantin yang telah disiap jahit, ianya perlu diletakkan di atas meja bagi memastikan kedudukan tersebut tidak mengganggu apabila proses menampal manik dilakukan. Untuk bahagian melayan pelanggan ataupun membuat survey, tugasannya ialah meliputi pekerja butik dan juga kertas bagi seseorang itu untuk menempah pakej yang diinginkan. Pelanggan akan datang ke butik pengantin untuk membuat survey, manakala mereka akan memilih rekaan yang mereka inginkan. Proses ini melibatkan pengambilan ukuran pada badan pengantin.
Okey, menukar busana pada patung pula, tugasannya ialah ia bertujuan untuk membuat display pada patung untuk dipaparkan di dalam butik. Patung ini ditukar kepada baju busana yang berbeza-beza. Ianya bagi memberi pendedahan kepada pelanggan apabila mereka datang untuk melawat ke butik tersebut. Okey, untuk bahagian memasang pelangi di dewan, dalam proses ini bahan yang perlu disediakan ialah pelbagai jenis bunga, alatan lain seperti tong bunga, bingkai, pelamin, manik gantung dan juga diperlukan. Setelah siap semuanya, barulah proses ini akan dilaksanakan. Okey, ini adalah hasil projek di mana saya membuat alteration pada busana pengantin, menjahit jeluju pada busana pengantin, memotong kain lace corak flora, jeluju lace yang telah siap. Ini adalah gambar-gambarnya. Dan seterusnya menukar busana pengantin, menghias bunga di dewan, bunga yang telah digubah di pelamin, patung yang telah ditukar, busana yang baru. Okey, seterusnya ialah mengambil ukuran pada badan pengantin. Ini adalah contoh gambarannya dan melayan pelanggan yang hadir, mengemaskan kekemasan apabila menukar busana pada patung dan menjahit jeluju lace pada busana pengantin. Okey, dari segi pembentangan gambar rajah ataupun foto ini, ia melibatkan kerja-kerja yang telah dibuat di butik tersebut iaitu contohnya dari segi pelamin, membuat hiasan, memasang pelamin dan menghias bunga, seterusnya menjahit jeluju dan membuat alteration dan menampal kain lace pada busana pengantin iaitu menjahit jeluju. Okey, masalah yang dihadapi pula ianya melibatkan cara untuk menjahit lace dengan betul. Yang kedua ialah cara untuk menampal manik dengan betul, cara untuk melayan pelanggan, cara untuk menyusun lace pada busana pengantin dengan betul, cara untuk memastikan jahitan pada busana tidak berkedut, cara untuk menukar busana pada patung dan cara untuk memasang pelamin serta cara untuk memotong kain lace. Okey, cara mengatasinya ialah yang pertama saya akan terlebih dahulu mempelajari cara untuk menjahit jeluju lace dengan kemas. Yang kedua iaitu menilai terlebih dahulu cara menampal manik mengikut rekaan corak lace yang telah ditampal pada busana pengantin. Yang ketiga memerlukan kreativiti yang lebih mendalam tentang cara penyusunan kedudukan lace. Yang keempat ialah menyusun lace terlebih dahulu mengikut rekaan yang diinginkan. Yang kelima ialah perlu belajar beberapa teknik untuk menjahit lace dengan betul. Seterusnya mempelajari teknik menukar busana untuk memastikan kekemasan. Dan seterusnya ialah cara untuk memasang pelani dan akhir sekali ialah menjahit jeluju tidak terlalu menarik benang dengan kuat untuk memastikan baju itu tidak berkedut. Okey, dari kesimpulannya, kebaikan yang saya perolehi daripada pengalaman saya menjalankan praktikal di butik tersebut ialah saya dapat menguruskan butik pengantin terutamanya. Banyak perkara yang diperolehi dari segi teknik menjahit lace pada busana pengantin agar dapat memberikan kekemasan. Yang ketiga ialah memperoleh teknik dan cara melayan pelanggan untuk memastikan khidmat dan layanan yang diberikan mendapat respon yang positif. Yang keempat ialah mempertingkatkan mutu dalam mendalami pengetahuan dan seterusnya ialah mempelajari teknik yang betul untuk membuat sesuatu perkara seperti alteration pada baju, menjahit lace dan juga menampal manik. Hasil pembelajaran ini ialah program latihan industri memberikan banyak faedah terutamanya pelajar dapat mempelajari cara apabila terlibat dengan dunia luar terutamanya dari segi alam pekerjaan. Yang kedua, pelajar dapat mempelajari cara untuk mengendalikan sesuatu perkara yang melibatkan apa yang mereka pelajari terutamanya dari segi menguruskan pelanggan dan sebagainya. Yang ketiga ialah pelajar juga didedahkan dengan pelbagai teknik dan mutu dalam melaksanakan sesuatu kerja yang diberikan oleh majikan. Dan yang keempat ialah pengetahuan dari segi secara tidak langsung dapat membantu mereka di masa akan datang. Okey, cadangan saya ialah
Majikan perlulah sentiasa peka terhadap alatan maupun barang yang tidak mencukupi apabila hendak digunakan. Contohnya selalu memberi pesanan kepada pekerja-pekerja untuk memastikan alatan yang ingin digunakan sentiasa cukup dan lengkap bagi memudahkan diberi pinjaman ataupun sewa kepada pelanggan. Seterusnya ialah memastikan sistem penyusunan gerak kerja disusun secara sistematik bagi memastikan setiap kerja dilaksanakan dengan teratur. Dan yang ketiga ialah menambah baik dari segi proses maupun prosedur dapat dilaksanakan mengikut susun atau yang telah dibuat. Contohnya dari segi pembahagian kerja mengikut kerja-kerja yang dilakukan. Dan yang keempat ialah menyediakan pelan tindakan yang efektif untuk memastikan gerak kerja selaras dengan tindakan yang dibuat. Ini adalah untuk menjaga mutu dan kualiti agar menjadi lebih baik. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.